Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, bertemu kita sekali lagi dengan izin Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam tazkirah hadis. Kita meneruskan lagi hadis-hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Hujjatul Islam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Disambung lagi bab Qublatus Sibyan, bab galakkan mencium anak-anak, mencium kanak-kanak bayi, kanak-kanak kecil. As-Sibyan merujuk kepada kanak-kanak yang ma qabla al-fitam. Maksudnya apa-apa yang belum lagi dia putus susu. Supaya apa? Supaya kita tak salah faham. Nanti kan orang kata macam kanak-kanak. Oh ya Allah, nanti kan menjadi macam apa yang berlaku di negara barat, di gereja-gereja yang berlaku pedofilia, daripada parti-parti tertentu yang melakukan pelanggaran seksual kepada kanak-kanak. Bukan, jangan silap faham. Maksud ni ialah kita cium bayi. Kita ada baby, kita pegang, cium baby tersebut. Kerana sayang dan cintanya kepada bayi tersebut. Sebuah hadis Nabi SAW riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan juga riwayat daripada Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah dengan Aisyah ada beza sikit. Kita ambil riwayat Abu Hurairah dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Hasan bin Ali, simtu Rasulullah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Dia cium. Masa Nabi cium Al-Aqra' bin Habis, cium Hasan bin Ali tu, Hasan ada bersama baginda ketika itu seorang lelaki nama dia Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin, siapa Aqra' bin Habis? Aqra' bin Habis ni ketua kabilah orang musyrikin yang masuk Islam masa pembukaan kota Mekah. Baru masuk Islam, Al-Aqra' bin Habis. Tapi dia sahabat Nabi yang mulia, yang agung. Tapi dia antara mutaakhirin, yang masuk Islam lewat lah. Yang masuk Islam lewat pada ketika lepas pembukaan kota Mekah. Dia ni orang yang keras. Dia orang yang keras, sepertinya kabilah-kabilah Bani Mudhar. Dan dia daripada Tamim, Bani Tamim, yang keras ketika itu. Tengah duduk dia kata, inna li asharatun min al-waladi ma qabbaltu minhum ahad. Kata, aku ni ada 10 orang anak lelaki, aku tak pernah cium satu pun. Kita kata mungkin kenapa tak cium? Mungkin orang Arab ketika itu kabilah dia menganggap bahawa anak lelaki ni tak boleh cium-cium. Anak lelaki ni kita kena keras. Anak lelaki ni kita kena ajar dia macam bersikap keras lah. Ada ghilzah, ada kekerasan. Jadi tak boleh cium, dan takutnya jadi lembut. Pada sangkaan dia. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Nabi tengok. Dia kata, man la yarham la yurham. Nabi kata, sesungguhnya orang yang tak ada sifat rahmat pada orang lain, tak ada sifat kasihan kepada orang lain, dia juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain pula yang hampir sama dengan ni, Aisyah kata datang seorang Arab Badui. Kemungkinan orang yang sama. Cuma riwayat ni satu lagi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata orang Arab Badui itu kata, atuqabbiluna sibyanakum, adakah kamu ni mencium anak-anak kamu, anak-anak kamu? Fama nuqabbiluhum, aku takkan ciumlah mereka. Kata Nabi SAW, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Nabi kata, aku tak mampu, aku ni tak ada kemampuan
apabila Allah Ta'ala telah mencabut daripada hati kamu perasaan rahmat. Maksudnya, kalau kau dah tak ada sifat penyayang, aku tak boleh buat apa lagi dah, macam tu lah. Kalau tak ada sifat penyayang, tak ada sifat rahmat, maka aku tak boleh buat apa lagi dah pada kau ni. Memang kau, hati kau keras. Hati kau keras. Kan? Apa pengajaran daripada hadis ni? Pertama sekali, mencium pipi anak-anak kecil, okay, dengan kerana tujuan kasihan, rahmat dan lemah lembut, itu adalah sunnah Nabi SAW. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, bahkan wajib. Bahkan wajib, tuan. Walaupun sebagian masyayikh dia kata tak ada dalil untuk menunjukkan kewajipan ini, tapi bagi saya ada wajah kebenaran di pendapat Imam Nawawi ini. Apa tuan-tuan? Kalau kita tengok kajian-kajian terbaru, kan? Saya pernah tengok ya, dalam rancangan-rancangan ni sebegini, ya, dan juga video-video yang tersebar di media sosial, ya, sebahagian pakar kanak-kanak mengatakan bahawa bayi yang ketika kecil dia dicium, dipeluk dan dicium, mereka akan membesar sebagai orang yang sihat mentalnya dan dia punya psikologi dia. Cuma sekali bayi, kanak-kanak yang masa kecil dicium dan mendapat pelukan, mendapat ciuman, ketika dia besar, kesihatan mentalnya lebih baik banding dengan orang yang kanak-kanak yang tak cukup apa rasa dicintai dan disayang. Bahkan dia ada kesan padanya masa dia dewasa nanti. Ahli psikologi mengatakan bahawa kenapa ada setengah orang masa dah kahwin dia asyik nak melisi-lisi je kepada bini. Masih nak sebab ada yang kata sebab masa dia kecil dia tak cukup tak cukup pelukan, tak cukup. Ada pula yang jadi perempuan pula tak suka langsung sentuh je macam tak suka. Ini sebab apa? Sebab sama juga tak dapat sentuhan yang sepatutnya, tak dapat pelukan yang sepatutnya, tak dapat ciuman sepatutnya. Jadi bila dia dah besar, dia tak biasa dengan benda-benda tersebut. Jadi kita ni alhamdulillah Islam dah ajar lah kadar ni. Masa kecil peluk cium, masa dah peringkat dewasa sikit, dah ada bermain, dah mula ni, ini kita dah jarakkan sikit. Jangan pula anak kan dah umur 17 tahun, umur 13 tahun peluk cium macam anak baby kan. Dia dah kena ada sifat malu, dia ada sifat malu. Tapi masa umur dapat Islam mengajar kita kesederhanaan dan ajar kita cara cara yang sunnahnya, yang benar. Dan pasti sunnah itu dalam bertepatan dengan apa yang psikologi dan fitrah manusia. Jadi nombor satu sunnah hadis ni ialah sunnah cium bayi, sunnah peluk bayi, sunnah kita memberikan kasih sayang anak-anak kecil. Yang kedua, hadis ini juga menceritakan tentang galakkan mencintai al-qarabah, ahli kaum kerabat, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, kerabat Nabi. Iaitu kita memberikan kasih sayang, kecintaan kepada kaum qarabah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa mencium anak di kalangan ahli keluarga, di kalangan yang mahram, itu adalah untuk kasih sayang, bukan la liladzah. Dengan ialah kasih sayang la liladzah, bukan untuk kelazatan, wala syahwah, bukan kerana syahwat. Itu ada sebagian negara apa dia, orang barat ni, Masya Allah, kadang-kadang dia cium anak dia. Lepas tu kita dengan bayi tak dicium mulut dengan mulut, dengan anak, dengan yang mahram, ibu ke kakak ke anak ke, tak dicium mulut dengan mulut, cium pipi, dahi. Kalau orang Arab bila dia hormat dia akan cium dahi. Dengan syekh, dia cium kepala syekh, dia cium dahi syekh. Itu disunahkan juga. Barakallahu fiik. Hadis juga menunjukkan bahawa siapa yang tidak penyayang kepada manusia tidak akan diberikan sifat rahmah ke dalam hati. Tidak diberikan sifat rahmat. Jadi kita nak jadi perahmat, nak jadi Allah Ta'ala masuk ke dalam hati kita sifat rahmat, kita kena rahmat ke orang. Yang seterusnya adalah bila kita merahmati orang, ada sifat kasihan, Allah Ta'ala akan sayang kat kita. Kaedah dia al-jazak min jinsil amal.
Kalau kita sayang bayi itu kerana Allah Ta'ala, kerana kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sayang sayang kita juga. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu adalah jenis amal. Yang terakhir sekali di antara kecantikan agama Islam, agama Islam ini sangat memberi perhatian kepada sifat rahmat kepada orang lain. Jadi ada sifat rahmat dalam hati manusia itu tanda dia dapat hidayah. Sebab kita wa min athar hadhihi rahmah, dan kesan dari sifat rahmat ini adalah ar-rifqu bisibyan, lemah lembut kepada kanak-kanak, wal 'afwu 'alaihim. Berarti kita kena ada sifat wal 'afwu 'alaihim, wa idkhalu surur 'alaihim, masukkan kegembiraan, wa taqbiluhum, memberikan kegembiraan pada mereka. Betul, hari raya kita bagi coklat, hari kita bagi duit raya. Kalau kata bagi duit raya dan dalil ke, tak ke tersyabuh dengan orang Cina. Taklah. Jangan pakai ampau warna merah. Jadi kalau kita bagi duit raya dengan maksud li idkhali surur, masuk kegembiraan, sunnah. Masa hari raya memang kita kena bagi gembirakan dia. Liya'rif al-ibnu mada mahabbati walidihi lah, supaya anak tu tahu macam mana kasihnya bapaknya kepada dia. Kita kadang-kadang bila kita tengok orang yang psikologi kan, dia kata doktor, ayah saya tak pernah peluk saya, ayah saya tak pernah pegang tangan saya, ayah saya tak pernah bercakap-cakap dengan saya, ayah saya kalau bercakap dengan saya dia tak pernah pandang muka saya, ayah saya ke, ya? Ada satu video tu dekat Facebook, The Power of Word. Cantik video tu. Anak dia dah belajar sungguh-sungguh untuk impress bapak dia, dia telefon bapak dia, saya dapat CGPA sekian. Anak dia kata apa, bapak kata I'm busy. Lepas tu anak dia pun keras, ambil dadah apa semua, akhirnya mati dia keadaan. Kerana perkataan yang pendek sahaja. Dia kata talakkan dia, kita peluk dia, kita cium dia, kerana dia adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aulan nas birahmah, dan kata Syekh Rasdan, dan orang yang paling aula, orang yang paling patut kita bagi sifat rahmat kesian kat dia, ialah orang yang paling lemah. Yang lagi lemah orang tu, lagilah kita kena tolong dia, lagilah kita kena bagi apa dia, uh, apa tu, kasih sayang, kasih kasihan kepadanya, daripada orang miskin, al-du'afa, orang sakit, kanak-kanak dan seumpamanya. Dan kita lihat, bayangkan apa yang telah berlaku di Palestin sekarang. Kanak-kanak ratusan bahkan dah ribuan telah dibunuh. Bahkan sebelum peperangan yang berlaku baru 285, pada tahun lepas saja 285 kanak-kanak telah mati satu tahun. Lepas perang ni beribu yang mati. Kemudian masih lagi nak salahkan orang Palestin. Masih nak salahkan orang Palestin. Nak salahkan Hamas. Bahkan Amerika dan sekutu-sekutunya semua bagi tambah senjata lagi. Orang Germany bagi lagi. Semua bagi kepada Israel yang zalim. Semoga Allah Ta'ala bagi saya, wallahu a'lam, saya bukan nak keluar fatwa tuan-tuan, ketika ini hukum haram kalau pergi ke negara-negara tersebut. Dan mana-mana negara yang bagi senjata kepada Israel untuk bunuh orang Islam, haram kita pergi negara tersebut untuk melancong. Kalau tidak ada, haram untuk kita pergi tolong ekonomi mereka, haram untuk kita pergi bantu mereka, bahkan melancong bergembira pula ke negara mereka ketika mereka bagi senjata untuk bunuh orang Islam. Maaf tuan-tuan, ini bukan marah, tapi ini adalah sebagai tanda kita sayang kepada anak-anak orang Palestin. Apatah lagi bayangkan cium kanak-kanak pun sunnah, tanda Allah Ta'ala cinta kita. Apatah lagi kita bantu mereka, umat Islam seluruhnya dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita di Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin fi Gaza. Allahumma ahlikil yahud was-sahayanah wa man 'awanahum fi قتل المسلمين. اللهم اهلكهم يا الله. اللهم قاتلهم بلدا. اللهم قاتلهم يا الله. اللهم قاتلهم يا الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.